Hai guys, Assalamualaikum. Saya Ashnudin. Saya Syafiqah Sahaimi. Kembali lagi kita dalam OBTV. Tapi kali ini edisi Raya Pika. Dalam sedar tak sedar kita dah raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sedonok kita ya. Maaflah kalau sebelum ni aku buat kau marah ke apa ke kan. Tak apalah. Dan Pika ni, tak apalah lepas ni kita beraya kita nak bagi tahu penonton di luar sana ada dua story lah macam biasa. Satu mengenai story gadis ini bertahun-tahun mencari ibunya. Ya Allah. Sehinggalah pada satu hari kita jangan cerita. Okey. Dan lagi satu. Dan kisah kedua adalah kisah seorang pelakon veteran ni yang membuatkan orang ramai sebab melihat video dia. Tapi kita tak boleh ceritalah siapa pelakon veteran tu. Pelakon ni memang legend juga. Legend, yes, betul. Kalau korang nak tahu, jom kita layan OBTV. Macam ni, aku nak cerita satu cerita yang sangat sedih lah bagi akulah. Sedih ya, betul. Sebab ada seorang gadis ni dari Indonesia. Yes. Dia dikatakan bertahun-tahun mencari ibu kandungnya. Sehinggalah pada suatu hari gadis ni jalan dekat satu pasar raya ni, dia terjumpa mirip seakan-akan wajah ibu dia. Lepas tu dah jumpa mirip tu, orang kata dah rindu menebal tu, dia pun terus dakak peluk. Peluk ibu dia. Bukan ibulah, wajah mirip ibu dia tu. Memang sedih lah Menerusi laporan Tribun News, laporan di Indonesia, sejak beberapa tahun lalu selepas ibu dan bapanya bercerai, wanita itu terpaksa keluar rumah dan membawa dirinya. Betul tu menurut gadis itu, dia sangat merindui ibu kandungnya. Kira selama ni dah usaha nak mencari ibu dia tapi tak membuahkan hasil. Sampailah dia jumpa wanita seakan-akan wajah ibu dia. Orang kata cukuplah untuk kita melepaskan rindu walaupun hanya sekadar wajah. Betul. Sedihkan Pika dalam kita boleh beraya macam Mu tadi cakaplah dengan suami, dengan aku, dengan ibu apa, aku masih juga ada orang yang tidak bernasib baik. Betul tu Lagi satu bagi aku, kita selagi mana ada ibu bapa ni, kita bersyukur alhamdulillah sebab sekurang-kurangnya kita beraya jauh tapi kita masih boleh video call berbanding orang yang dah tiada mak bapak. Kita nak video call tu dah memang tiada kesempatan. Sebab itulah sementara dia orang masih ada dan sihat ni, kita kenalah sentiasa hubungi dia orang. Raya ni pun telefon kalau 24 jam tu, lepas je OOTD terus video call ibu bapa tu. Betul, aku setuju dengan Mu Pika. Selagi dia orang masih ada, kita kena menghargai ibu bapa kita. Betul tu. Okey Pika, untuk berita yang seterusnya, tadi kita bercerita mengenai seorang gadis yang mencari ibu kandungnya selama bertahun-tahun. Dan kisah kali ini juga ada kena-mengena dengan ibu. Memang lain macam lah sebab aku biasa kalau bergandingan dengan host mana-mana, asyik-asyik cerita hal kahwin. Tapi tiba-tiba kali ni hal ibu, akhirnya doa aku termakbul. Kita cerita ibu lah pula kan. Betul, mungkin selepas kahwin tiba masanya untuk menjadi ibu pula. Kita tak tahu. Amin, alhamdulillah. Okey Pika, kali ni aku nak share video ucapan selamat Hari Raya daripada pelakon legend, pelakon otai, pelakon serba boleh iaitu Fauziah Nawi. Tengok ucapan Hari Raya tu memang sangat sedih. Sebab tengok mimik muka dia pun macam alah kesian dia. Macam tengok ibu kita bagi ucapan Hari Raya. Betul tu. Jelah tu sebab dia ni bagi akulah pelakon yang sangat, orang kata kata-kata dia tu menusuk kalbu lah. Tengok sajalah kalau kita tengok cerita dia yang pernah aku tengok lah. Pondok Buruk dan Takbir Suci. Kira dalam drama tu memang sedih weh. Kalau dulu yang tengok tu tak ada PKP pun dah sedih. Kalau dah PKP ni lagilah sedih kalau korang tengok. Betul, apa dalam drama tu? Kalau tengok video tu sebenar-benarnya kan. Sebenar-benarnya pelakon tu sememangnya menjiwai watak. Walaupun dia tengah berlakon tapi kita dapat rasakan ikhlas cara dia menyampaikan mesej tu. Betul. Dan lagi satu Pika, mesej yang terkandung dalam ucapan dia adalah lebih kurang macam inilah. Dia cakap jangan balik, patuh SOP. Sama-sama kita berganding bahu untuk melawan virus ni. Sebab apa? Mungkin kita tak boleh balik 2 tahun ni, tapi untuk masa depan betul, mungkin tahun depan sebab tahun ni kita tak boleh raya, insya-Allah tahun depan kita boleh beraya. Jadi kita dengarlah sama-sama mesej Sayu ni. Janganlah kita kira dia berlakon ke apa ke, kita ambil sebagai orang kata ayat-ayat itu sebagai pengajaran. Yes, betul tu. Kalau kisah rumah tangga ni memang sentiasa mendapat perhatian netizen, tapi kali ni kita nak kongsi kisah isteri hanya dapat nafkah RM5 sebulan sahaja. Sebulan tahu? RM5 sebulan
Saya jadi confused je. Tapi itulah realiti yang dikongsikan oleh seorang peguam di laman Facebooknya, di mana seorang isteri hanya menerima nafkah sebanyak RM5 sebulan sahaja. Apa yang penting, siap ada bukti transaksi lagi. Difahamkan Pika, masa bulan Ramadan ni si suami bagi nafkah double. Double berapa tu? RM20? RM10 je Pika. Wah, banyaknya. Dia macam up sikit. Tak berakhir kat situ Pika. Si isteri pula perlu menanggung kos-kos yang lain. Maklumlah, duit tak cukup nak tak nak. Kos rumah dia kena tanggung, kos makan. Maklumlah duit. Dengan RM10 tu dia boleh tampung semua ke macam mana tu? Tak, dia kena tanggung sendiri Pika. Kena tambah lah, dah tak cukup. Maklumlah RM10. Lepas awak beli makeup pun RM300. Betul tu. Apa yang saya nak tergelaknya adalah saya ada baca tahu suami tu bagi nafkah berserta sedikit surat lah. Surat dia macam biar sedikit janji halal, barakah. Barakah orang cakap. Betul. Tapi kalau saya RM10 tu sekali makan je. Makan pagi settle. Macam dia ni RM5 bukan sekali makan. RM5 sebulan maknok. Maknok. Betul Pika. Saya adalah buat calculation lah. Kalau RM5 dibahagi dengan 30 hari, sehari tu jatuh dalam berapa sen je? Berapa sen tu boleh beli apa tu? Macam zaman dahulu 10 sen dapat nasi goreng. Zaman sekarang 10 sen. 10 sen kalau masuk tandas tak lepas lah. Apa pun kan Pika, kita tak tahu kesudahan cerita ni. Apa pun kita doakan semoga keluarga ni dimurahkan rezeki. Mungkin dia bagi RM5 sebulan tapi dia bagi kredit kad, kita tak tahu. Oh betul tu. Tapi apa-apa pun dalam rumah tangga ni bagi saya persetujuan kedua-duanya amatlah penting. Kira kalau isteri setuju RM5, go on. Betul tu Pika. Suami kat luar sana tu janganlah culas beri nafkah. Kalau mampu beri je, betul tak? Beri je lebih. Nanti korang dapat lebih lagi. Mana tahu dapat kata BNW tiba. Gelamas baru dapat ke tu? Itulah. Pandai cari. Okey, kisah kedua minggu ni Najmi buat saya memang geram. Saya rasa macam tak nak raya. Tak mau raya. Marah betul lah. Babe, raya ni kita kena maafkan. Tak boleh. Bagi duit raya, makan kuih raya, makan rendang. Saya tak boleh. Kalau kisah-kisah yang melibatkan pukul anak ni bagi saya bukan takdir. Ini adalah pilihan mengikut hawa nafsu. Saya geram betul lah. Geram dengan marah ni kisah apa Pika? Sampai marah, sampai emosi muka betul tu. Kerut dahi-dahi ni. Ya, ini kisah yang berlaku di negara jiran kita, Indonesia, di mana seorang kanak-kanak berusia 2 tahun didera oleh pengasuh sendiri. Sedih Pika. Okey, apa yang saya faham, kejadian ni berlaku apabila ibu bapa kepada kanak-kanak ni pergi kerja. Tapi yang boleh terbongkar, boleh tahu segala muslihat ni apabila melihat CCTV rakaman tu. Nasib ada CCTV. Bayangkan betapa remuknya hati seorang ibu yang mengandungkan 9 bulan 9 hari tengok anak ni diperlakukan macam tu. Tak baik kat situ Pika. Apa yang saya rasa menarik lah, time dia pukul, tampar, cekik, dia sambil menyanyi. Sambil menyanyi? Macam mana dia menyanyi sekali. Mungkin ke video tu? Video tu tak boleh tonton awam sebab macam privacy kan. Saya heran kenapa dia menyanyi. Macam dia menikmati tak pukul dengan cekik budak. Bukan Najmi. Sebenarnya menurut ibu berkenaan, pengasuh itu dipercayai mempunyai masalah mental. Tapi memang saya hormat sangat ibu ni sebab dia tak buat laporan polis. Bagi dia kongsi kisah ni untuk pengajaran orang kat luar sana. Itulah Pika. Semoga kes macam ni jadi pengajaran buat kita semua kan. Kita tak naklah kes macam ni berulang. Saya setuju 100% Najmi. Sebab bagi saya kalau kita nak ambil pengasuh ni, kita kenalah selidik latar belakang dia, masalah kesihatan. Sebab bila jadi macam ni, kita tak boleh dakwa orang yang ada masalah mental ni kan. Tapi saya sempatlah baca luahan ibu tu yang buat saya sebab sikit lah. Sedih kan? Ya, dia tulis ketika kemarahan hilang, yang tinggal hanyalah rasa sakit yang tidak berdarah, luka yang tidak pernah terubat dan tidak pernah sembuh. Kejadian ini akan selamanya diingati oleh kami sekeluarga. Imagine memang sedih. Memang sebab lah. Apa-apa pun kita harap ibu bertabah menerima pujian ini. Doakan yang terbaik buat mereka sekeluarga. Okey Pes, nak tanya sikit lah. Kalau kau ditakdirkanlah berkahwin satu hari nanti kan, kau nak perkahwinan dia macam mana? Of course, orang tahu kalau aku kahwin, it's gonna be a wedding concert. Dah jadi wedding concert, confirm. Tapi grand lah, grand. Grand lah. Tapi grand. Tak tahulah berapa puluh ribu kan dia punya wedding ni. Tapi Pes, nak share lah dengan kau ni satu perkahwinan menggunakan bajet cipu je. Cipu dia berapa tu? Cuba teka. RM5,000? RM3,000 sahaja. RM3,000 settle kahwin? Percaya atau tidak, semudah itu. Semudah itu. Aku rasa aku pun boleh sponsor. Boleh sponsor. Ni apa yang aku ingat lah kan. Dalam bajet RM3,000 tu antaranya lah. Antaranya makanan untuk 60 orang RM400. Set baju lelaki dan perempuan RM400. Murah? Murah. Pelamin RM350. Ya Allah, dan lagi satu lah, aku ingat cincin kahwin silver lelaki perempuan
RM300. Murah. Murah. Memang tak mustahil lah kalau 3,000 tu diorang settle kahwin. Saving memang betul saving. kan? Memang saving. Saving sangat Sebab apa? Sederhana tu bagus. Betul. Kalau boleh rasa macam tak perlu nak membazir, nak buat grand-grand ke apa ke. Kalau ada duit untuk simpan, kita simpan je lah duit tu. Betul. Sebab yang penting kita dahulukan apa yang wajib. Lagi satu aku baca dekat ruangan komen lah. Kalau lah makcik-makcik, pakcik-pakcik, kalau masuk involve lah. Masuk pot. Masuk pot dalam bajet perkahwinan tu takkan sampai 3,000 punya. Mesti mungkin 13,000. Confirm lebih. Mungkin 30,000. Confirm lebih. Tak perlulah kita nak pressurekan pasangan yang nak kahwin tu ke apa ke. Diorang yang nak mendirikan masjid, diorang yang nak berkahwin. Biarlah kalau boleh semuanya dirancang dengan elok, lancar. Kalau boleh tak perlu nak over the bomb sangat, tak payah pun tak apa. Okey je. Nampak gaya kau cakap ni macam aku nak ambil kau jadi aku punya wedding planner lah, Pes. Boleh. Aku rasa mungkin mampu bayar? Mampu bayar? Mungkin kita boleh buat kurang dari 3,000. Mana tahu? Gelak je lah. Aku nak tanya kau, kalau lah pada satu hari nanti kan, kau kena potong rambut. Kau nak potong yang macam mana? Aku memang dah lama tak potong rambut, tapi selalu trim bawah tu je lah. Tapi katakanlah kalau aku nak potong rambut lagi pendek, aku rasa aku akan potong sampai pada bahu. Cari Hana? Macam cari Hana. Cari Hana bukan? Tapi itulah kalau kau tanya aku tak ada plan lagi lah nak potong. Sebab yelah aku simpan panjang-panjang nak potong. Kenapa? Itulah, Pes. Aku rasa kau sesuai rambut panjang, Pes. Sebab bukan aku je, ramai yang amazed dengan kecantikan rambut kau. Janji. Memang yang amazed dengan kecantikan rambut kau. Jangan angkat lebih-lebih sangat. Okey, cakap pasal rambut ni, Pes kan. Aku nak share satu video ni mengenai seorang bapa membawa anaknya pergi mengunting rambut. Dah gunting rambut apa semua kan. Last dia punya rambut anak dia tu macam bobcat. Macam perempuan. Lepas tu bapak dia cakap lah. Rihanna dulu tu lah. Lepas tu bapak dia cakap lah, anak saya bukan anak perempuan, anak lelaki. Lah pula. Kaedahnya salah jantina tukang gunting tu. Daripada rambut bobcat tu. Mungkin budak tu pun terlalu comel kot. Memang comel. Kalau kau tengok tu pun macam, alah boleh jadi jugalah. Boleh jadi jugalah. Tetapi last sekali nasib balik rambut tu dia boleh adjust balik. Rambut dia jadi macam oppa. Dari Rihanna ke oppa balik. Betul. Nasib kau lah dik, muka comel sangat. Laki boleh, perempuan boleh. Saya confuse barber tu. Betul. Lepas tu Pes, kalau kau pergi salon kan, aku rasa kau punya insiden akan jadi macam budak tu juga. Kau daripada belakang macam, wow, awet. Tu Pes Mono. Kenapa? Awas Okey guys, itu sahaja OBTV kita pada kali ini untuk mempercayai artikel-artikel yang menarik. Anda boleh ke www.obbulan.com. Dan untuk banyak lagi video menarik boleh juga ke YouTube Obbulan Official. Jangan lupa subscribe sebab subscribe tu percuma sahaja. Yes. Dan Pes, sebelum kita mengakhiri OBTV kita pada kali ini, kita nak bagi tahu penonton di luar sana bahawa OBTV akan bersiaran seperti biasa balik hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pada 7.55 malam hanya di TV 9. Betul, saya Esnodin dan saya Pes Mono. Selamat Raya. #salam sayang. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.